Rumah kita 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Ada rumah harga 100 juta, ada harga rumah 2 juta, ada rumah harga 500 ribu. Ada rumah kos rendah, ada rumah setinggan. Ada yang tak ada rumah, numpang rumah orang. Hakikatnya, tanah kuburnya sama. Kaya macam mana pun, besar macam mana pun, liang kuburnya sama. Membicarakan tentang takabur, tentang al-kibriya. Baik. Balasan yang keempat yang menimpa kepada orang-orang yang takabur. Masuk api neraka dan menerima azab di akhirat sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidim minhuma adkhaltuhu nara jahannam. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, kebesaran itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah pakaianku. Maka sesiapa yang merebut salah satu daripadanya, nescaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Baik. Al-kibriya ridai. Yang selalu orang duk pakai, letak kat bahu. Tu rida. Kita panggil dia selendang. Kita ni jumpa Tok Habib, Pak para habaib, pelajar-pelajar tahfiz ni dia suka letak. Tu orang panggil apa? Panggil rida. Kata Allah, al-kibriya ridai. Kebesaran itu selendang aku. Wal azamah izari. Dan bila sebut tentang pakaian dia, kebesaran Allah itu, keagungan itu hak Tuhan. Maka janganlah siapa-siapa memakai sifat yang ada, yang layak hanya kepada Allah. Kebesaran, keagungan, al-azamah, keagungan ni hanya hak Tuhan. Yang kamu pakai, pasal apa? Yang kamu ambil, pasal apa? Faman naza'ani, siapa-siapa yang merebut salah satunya daripada aku, fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Maka aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Dan firman Allah itu bererti bahawa keagungan dan kebesaran adalah sifat-sifat yang tertentu bagi Allah. Maka tidak layak bagi seseorang yang lain daripada Allah memilikinya. Bahawa bandingannya sama seperti selendang dan kain kepunyaan seseorang yang dikhaskan untuknya, sudah tentu orang lain tidak boleh bersyarikat pada memakainya. Ada dua yang Allah Ta'ala sebut di sini. Yang pertama al-kibriya, yang kedua al-azamah. Satu, al-kibriya di sini kita sebutkan sebagai kebesaran. Yang keduanya al-azamah, maksudnya ialah keagungan. Dua ini hak Tuhan. Pertama, kebesaran. Kedua, keagungan. Adalah hak Allah. Siapa-siapa yang nak rebut, siapa-siapa yang nak pakai pakaian Allah ni, maka Allah Ta'ala campakkan dia ke dalam neraka. Baik. Yang pertama. Kita lihat di sini ridai dengan izari. Pertama, Allah Ta'ala sebut ridai, selendang aku. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut izari, pakaian aku. Apa dia? Yang pertama, Allah sebut al-kibriya, kebesaran. Itu adalah selendang Allah. Al-azamah, keagungan itu ialah pakaian ataupun kain. Adakah Tuhan pakai selendang? Adakah Allah Ta'ala pakai kain? Ni dia. Jangan duk faham macam tu pula. Allah pun pakai selendang juga. Allah pun pakai kain juga. Jangan lagu tu. Inilah nama dia bahasa kiasan. Untuk kita faham. Pasal apa? Kerana kebesaran, keagungan, kehebatan manusia selalu dilihat pada dua benda ni. Pertama,
dilihat dengan selendang dia, dilihat dengan ridak dia. Yang kedua, manusia nak tengok kehebatan dia, tengok dengan pakaian dia. Tuan-tuan tengok Superman. Tengok Superman, Batman, duduk di belakang dia apa? Tak selendang dia. Yang dia boleh tobang, Dracula, tobang lagu tu. Tutup lagu tu hilang Dracula. Keluang Man, ni nak terbit pula dah. Filem Keluang Man. Semua pakai selendang. Yang pakai selendang, yang pakai duk ridak ni, semua rasa dia hebat. Semua rasa hebat. Yang kedua, manusia ni akan nampak hebat daripada segi pakaian. Mai ceramah pakai baju Melayu, kain plekat ni kira biasa. Tapi cuba dia mai ceramah pakai jubah, atas jubah tu ada pula selendang lagi. Di kepala ni pun ada selendang lagi. Boh pula, igal pula. Oh, kita kata yang ni Tok Syekh besar ni. Mai ceramah pakai kepiah sengit saja tuan-tuan, ni tak kemas lagi. Manusia dia suka menilai pada benda itu. Sebab itu Allah Ta'ala memberikan gambaran kesombongan, kebelagakan, ketakaburan, dia letak kepada pakaian. Awal-awal manusia letak kepada pakaian. Nak tunjuk kata hebat, kena pakaian hebat. Nak kata ada jawatan besar, dia akan berpakaian besar. Cuba tengok manusia sebelum dia jadi YB. Dia pakai apa? Kata jadi YB je. Tuh, pakai tu terus, nampak? Nak pakai kok tu pun begitu masuk. Gini jalan. Cuba dia kalah jadi YB ni. Cuba tak jadi menteri dah. Habis lah, tak ada apa. Dia pakai pagoda, makan roti canai. Apa dia? Pakaian dulu menunjukkan dia tu. Apa benda pun tuan-tuan, bila ada sesuatu yang hebat, pakaian dia mesti hebat. Ini sikap yang ada kepada manusia. Maka Allah memberikan gambaran itu dalam hadis kudusi ini. Kebesaran itu adalah selendang Tuhan. Keagungan itu adalah hak Allah. Maka janganlah kita pakai, janganlah kita ambil pakaian Allah. Apa dia? Kesombongan, kebesaran, keagungan itu bukan hak kita. Itu hak Allah. Kalau kita ambil hak Allah, maka Allah kata, aku campakkan dalam neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, bahasa senang sebut, jangan belagak, jangan takabur, jangan sombong. Itu bukan pakaian kita. Bukan hak kita nak sikap sombong. Bukan hak kita untuk belagak. Bukan hak kita untuk jadi orang yang besar diri. Kenapa Ustaz? Nama apa? Nama saya Kazim. Siapa yang bubuh nama? Mak saya. Bukan kamu yang letak nama kamu sendiri? Tak. Mak saya letak. Masa kamu dilahirkan, siapa yang mula-mula mandikan kamu? Bidan. Bila kamu berak hari pertama, hari kedua, hari ketiga berak, siapa yang basuh berak kamu? Bidan. Opah. Bila kamu minum susu, susu dari mana? Dari mak. Siapa yang mula membalut baju kamu, badan kamu dengan baju dengan lampin? Bidan. Siapa yang mula mengazankan? Bapa. Siapa yang belajarkan kamu belajar berjalan? Mak. Siapa yang ajar kamu bertatih? Mak. Siapa yang kenalkan kamu ABC 2, 3, 4, 5, 6, 7? Cikgu sekolah. Cikgu. Siapa yang ajar kamu naik basikal? Bapa. Siapa yang ajar kamu naik motosikal? Bapa. Itu. Siapa yang uruskan kamu tentang pekerjaan kamu? Majikan saya. Bila kamu sakit, siapa yang ubatkan? Doktor. Bila kamu sakit, siapa yang basuh berak? Isteri saya. Bila kamu mati, siapa yang mandikan? Tu imam. Bila kamu mati, siapa yang bajukan kamu? Tu
tukang mandi mayat. Bila kamu mati, siapa yang tanam kamu? Orang kampung. Tak ada satu benda pun tuan-tuan yang kita hidup dalam dunia ni kita buat sendiri. Tiba-tiba kita nak belagak. Semua yang kita buat ni bergantung dengan orang, berharap dengan orang. Nama kita pun kita harap mak kita bubuh. Berak kita pun kita harap mak kita basuh. Suap nasi pun harap mak suap. Tiba-tiba kamu sombong dengan bapa kamu, dengan mak kamu. Memang neraka dah jawab dia. Mati besok orang mandikan, orang kapankan, orang sembayangkan. Tiba-tiba kamu sombong dengan orang. Memang neraka lah tempat kamu. Tak ada satu benda pun yang kita boleh buat sendiri. Lahir, ya pergi je buat pendaftaran. Isi borang. Pegawai pendaftaran tanya, nama apa? Hang buta, tak nampak nama apa? Ada budak sehari boleh bercakap? Tak, semua orang uruskan. Itu bergantung dengan orang. Bayangkan kebergantungan dengan Allah. 24 jam, setiap detik bergantung dengan Allah. Nyawa, rezeki, udara, jantung, darah, pemikiran, mata, telinga, sehat. Semuanya rahmat daripada Allah. Tiba-tiba nak sombong dengan Allah. Belagak dengan Allah. Memang neraka lah layak dia. Jadi, janganlah sombong. Yang pertama, jangan sombong dengan siapa? Dengan makhluk. Jangan belagak dengan makhluk. Dengan kucing pun belagak ni masalah. Dengan kucing pun sombong. Dijentik telinga kucing tu. Bengkok telinga. Ada tak Allah Ta'ala jadikan manfaat pada kucing? Berapa banyak Allah Ta'ala jadikan binatang untuk manusia ambil manfaat? Lembu, kita kata bodoh. Tapi daging dia kita makan. Susu dia kita minum. Kulit dia kita buat pakaian. Tulang dia kita buat sup. Ekor dia buat sup. Otak dia buat kerabu. Taik dia buat baja. Bodoh-bodoh lembu ada faedah. Kamu ada faedah? Ada faedah. Apa faedah kita pada manusia? Apa faedah kita pada dunia? Menyusahkan orang lagi ada. Kamu dengan lembu teruk kamu. Tiba-tiba nak sombong. Cuba tengok burung. Allah sebut, Nabi sebut berapa banyak ayat tentang burung. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tayran ababil. Dalam kisah Nabi Ibrahim, wa izqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala walam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayr. Allah Ta'ala kata, ambil 4 jenis burung. Ambil 4 burung. Burung pengajaran pada manusia. Anak Nabi Adam, bunuh anak Nabi Adam. Ni nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana ni? Mati pula ada. Nak buat apa ni? Burung main aja cara nak tanam mayat. Burung tu kadang-kadang baik kepada kita. Sampai Nabi kata nak masuk syurga, kena hati bersih. Hati bersih Nabi letak apa? Tengoklah pada hati burung kalau nak masuk syurga. Hati burung. Hati binatang yang bertawakal kepada Allah. Burung bukannya ada tangan. Nah, macam kita tangan boleh menulis, boleh mengait, boleh menaip, boleh masak. Cakap pun tak apa nak boleh. Melainkan burung kakak tua boleh cakap. Tapi tawakal pada Allah subhanallah. SPM tak ada, diploma tak ada, ijazah tak ada. Pagi-pagi keluar pada sarang pergi cari rezeki. Kita hari ini tak tahulah nak kerja apa, tak tahulah nak kerja apa. Tangan 4 kerat ada, otak boleh ada, fikiran boleh ada, pemandangan boleh ada, boleh kerja. Tiba-tiba masih lagi tak tawakal pada Allah. Kamu ni SPM tak lulus, nanti kamu nak kerja apa? Mak tanya pada anak.
Kamu esok nak makan apa, tak ada SPM. Yang burung tak ada SPM, tak pernah tanya Allah. Ada je rezeki untuk Allah bagi pada burung. Hati tawakal. Tuan-tuan cuba tengok. Kadang-kadang bila kita tengok kepada alam, alam tu mengajar kita. Saat lagi tuan-tuan balik, tuan-tuan pijak tanah. Pijak tanah. Tengok tanah tu siap-siap. Apa yang kita kena kata pada tanah? Aku ni daripada engkau. Satu hari aku akan dimasukkan ke dalam kau. Minha khalaqnakum. Aku ni jadi daripada engkau. Wa fiha nu'idukum. Dalam dia, dalam kau aku akan dimasukkan, ya Allah. Rumah kita 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Ada rumah harga 100 juta, ada harga rumah 2 juta, ada rumah harga 500 ribu. Ada rumah kos rendah, ada rumah setinggan. Ada yang tak ada rumah, numpang rumah orang. Hakikatnya, tanah kuburnya sama. Kaya macam mana pun, besar macam mana pun, liang kuburnya sama. Korek tanah, orang kaya. Ini kuburnya. Sebelah dia pula, lubang kubur orang miskin. Sama. Sama. Yang ni pasal apa? Ada marma. Dia pula ni. Oh, ini orang kaya. Ada ekon. Ni apa-apa kerana ekon tak ada. Mana ada, tuan-tuan? So, nak belagak pasal apa? Sebab tu jangan sombong dengan binatang, jangan sombong dengan makhluk. Cuba cakap dengan tanah tu. Sebab ada perkataan di hari kiamat, manusia akan berkata tentang tanah. Ada, Ustaz? Ada. Apa manusia kata? Alangkah baiknya aku dahulu ketika hidup di dunia menjadi tanah. Kuntu turaba. Alangkah bagusnya aku dulu kalau jadi tanah. Allah tak soal, Allah tak berhidupkan, Allah tak bangkitkan, Allah tak balas. Allah. Sekarang waktu hidup dalam dunia benci pada tanah. Kereta berselut, aduh berselut lah pula, marah pada tanah. Anak masuk dalam rumah tak basuh kaki. Tanah berselut pada anak masuk dalam rumah. Hai. Habis rumah kotor, basuh kaki. Benci pada tanah. Benci sungguh tuan-tuan pada tanah. Besok di hari kiamat, kita akan cakap, kalaulah aku jadi tanah dulu kan senang, Allah tak hisap aku. Dulu waktu aku hidup di dunia, aku sombong. Sekarang ni Allah, susahnya hidup, ya Allah. Kalaulah aku jadi tanah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita bercakap di hari kiamat, baik kita bercakap sekarang dalam dunia. Atas tanah tu cakap, kalaulah aku jadi engkau tanah untung, aku tak disoal oleh Allah. Jadi sebelum kita disoal oleh Allah dengan sebab kesombongan kita, rendahkanlah diri balik. Rendahkanlah diri balik. Ustaz, macam mana nak rendah diri? Macam mana nak rendahkan diri, Ustaz? Pergi umrah. Nak rendahkan diri, pergi haji. Rendahlah diri. Sebab apa? Memang direndahkan. Duduk di Batu Lapan ni tak boleh rendah. Kita taiko di Batu Lapan. Oleh hutan pencin. PGA pencin. Siapa nak rendahkan kita? Nampak? Kita 3 line di sini. Berani orang ketuk kepala kita. Kita ni Samsing kampung dusun. Makan sup ekor tak bayar pun. Toki kedai diam, tak kata apa. Sebab orang kenal kita. Pergi Mekah lah. Beratur panjang nak cok pasport. Dia tahan kita. Ada dia kenal kita, 3 line. Kamu 3 line ke kat Malaysia? Jalan. Tak ada tuan-tuan. Duduk dalam masjid, orang langkah kepala. Duduk dalam masjid, orang langkah tengkok. Berebut nak sembahyang dekat raudah. Orang tolak, orang langkah tengkok, orang pijak. Semua yang ada. Oi, aku YB. YB tak YB tuan.
Tak ada ah. Mai duduk depan masjid, pakai sikit, tu arak tahan. Ni apa ni? Botol mineral. Pasal apa hang bawa botol? Nak ambil air zam-zam. Yallah, yallah. Dia halau je. Pasal apa? Pasal bawa botol nak ambil air zam-zam dalam masjid Nabawi. Dia halau je. Saya ustaz tau, penceramah. Hang peduli apa hang penceramah? Dia tak ada apa. Tak ada apa. Sama. Sebab tu nak bagi rendah diri, pergi sana. Tak ada apa. Saya sembahyang Jumaat. Duduk sah belakang, tengok depan sah kosong, pergi depan. Tengok depan ada kosong lagi, pergi depan lagi. Pergi depan tuan-tuan. Allah. Hak sebelah saya tu pula, Allah. Bau lah. Bau ketiak. Tuan-tuan boleh faham bau ketiak je lah. Saya ni rasa tangkap kepala orang ni, jadi pening. Saya pun duduk tepi dinding, sembahyang saya tepi dinding, saya pun renjak ke dinding sikit, jauh sikit, tak tahan. Bila saya renjak jauh sikit, dia tarik saya pergi rapat kat dia pula. Astaghfirullahalazim. Aku siku tu Arab ni kan. Macam kita, saya duduk di Malaysia ni, kalau sembahyang tak jadi imam, jadi sah nombor 1 belakang tu imam. Tu di Malaysia. Di Malaysia hang boleh lah. Mai tempat aku. Nak batalkan sembahyang tak boleh lah Jumaat. Tahan nafas. Hang ni tak pakai minyak wangi kan? Kita ni sebelum masuk masjid, cuba cium tengok. Cium tengok. Ni tak cium langsung ni. Jubah duk bergantung kat dinding hari dah. Yang tu lah duk pakai, pakai sangkut. Allah. Hapak meh. Dia kata ustaz dekat tiang ada minyak wangi wakaf. Cuba cium minyak wangi tu tengok. RM5 sebotol. Allah. Perit bau dah. Betul ramai hak sedekah dia letak minyak wangi kat tiang. Boleh hak mahal sikit. Bila pakai tu sedap. Dah bubuh dah ustaz hak mahal. Hilang tahu. Ni masalah ni tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, bila kita pi tanah suci tu tuan-tuan, dia sucikan hati. Supaya tak jadi sombong. Masa kita tawaf, sat lagi orang nu tolak, sat lagi orang ni tolak, sat lagi orang ni rempuh. Ya rempuh tu perempuan India, Bangladesh. Jalan berengkeh, dia ikut depan. Kita pun jatuh, apa hal pula ni? Astagfirullahaladzim. Nak kata apa? Melainkan kalau kita ni jadi orang besar, adalah boleh hiring kita tu tolak tepi lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul-betul nak jadi orang yang rendah diri ni, pergi sana. Habis, tak ada apa. Sama. Mai bawa satu beg 23 kilo. Kita pula pergi bawa beg 30 kilo. Dia suruh buka. Pergi ambil satu beg lagi. Mana nak cari beg? Tu bukan masalah aku. Satu beg tak lebih 23 kilo. Beg hang dah 30 kilo. Hang kena buat 2. Pergi belakang balik, hang buka beg, pergi asing buat 2 beg. Saya penceramah. Penceramah tak penceramah? Siapa suruh tak ikut aturan? Subhanallah. Ni dia tuan-tuan. Sebab itu manusia, kalau dia suka direndahkan diri dia, alhamdulillah. Sebab tu ada ulama-ulama dulu, dia suka direndahkan. Salah seorangnya siapa ni? Imam Al-Ghazali ni. Bila dia dihina, bila dia dipukul, maka dia kata, alhamdulillah, aku rendah diri aku. Ni, ulama tasawuf. Nak bagi bersih hati, supaya hilang daripada dia sifat sombong. Kerana kesombongan bukan pakaian kita, kesombongan itu adalah pakaian Tuhan. Dan memang layak Tuhan itu sombong. Dan sesungguhnya, takabur itu suatu sifat yang akan meluputkan anda daripada mengenal kebenaran. Saya dah sebut pada tuan-tuan, takabur membesarkan diri. Dalam bahasa Melayu kita, takabur maknanya ialah sombong. Baik. Sombong ini menjadikan apa?
Yang pertama, menjadikan kita tidak mengenal kebenaran. Kalau orang tanya kita apa makna sombong? Sombong maknanya menolak kebenaran. Itu sombong yang pertama. Yang kedua, sombong ini menjadikan kita tidak mengenal makna-makna ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya yang merupakan sumber asal daripada semua urusan agama. Sombong menjadikan manusia tak kenal perintah Allah. Contoh, semalam saya sebut dalam Facebook saya, dalam kuliah saya di Masjid Ar-Rahman Sungai Tapah. Ada satu orang penceramah, ustaz. Dia mempertikaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Dia kata Nabi Muhammad naik ke langit tidak ada saksi. Nabi Musa belah laut, saksi ada. Firaun, tentera Firaun, Bani Israel. Nabi Ibrahim dibakar, tak hangus, ada saksi. Namrud dan pengikutnya. Nabi Sulaiman mengubah, membuat sesuatu, bercakap dengan semut dan sebagainya, ada saksi. Nabi-nabi lain, ada saksi. Tetapi Nabi Muhammad naik ke langit, turun, tidak ada saksi. Siapa yang nampak? Siapa yang tengok? Siapa yang catat? Dia boleh kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad tu tak naik ke langit sebab tak ada saksi. Ustaz tu. Ustaz tu. Saya kata, saksi apa lagi yang kita nak kalau Allah sendiri jadi saksi? Tidak cukupkah Allah menjadi saksi Nabi Muhammad naik ke langit? Mana saksi yang paling bagus? Allah atau manusia? Allah tak menipu, Allah tak silap. Allah kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang bagi tahu bahawa diperjalankan hambanya daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Allah bagi tahu. Kalau kamu tak percaya pada Allah, murtadlah kamu. Bila kita tegur, kita nasihat, dia kata, tak, saya faham lain. Macam mana yang awak faham tak sama dengan saya. Nah, inilah nama dia sombong. Tidak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Itu nama dia sombong. Kesan daripada sombong, ayat Quran terang-terang pun tuan-tuan, dia boleh tolak lagi. Baik, yang ketiga. Kemudian takabur itu akan membuahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kehinaan di dunia dan api neraka di negeri akhirat. Yang ni tuan-tuan boleh tengok ya kepada surah 6 ayat yang ke-14, Allah Taala sebut orang yang tidak yakin dengan kebenaran Allah, orang yang bantah keyakinan kepada Allah, Allah Taala sebut bahawa mereka itu akan didatangkan kepada mereka, fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kamu tengok apa kebinasaan yang sampai kepada orang yang berbuat kerosakan. Ni yang kita takut ni tuan-tuan. 2-3 hari ini dia mai ribut, mai angin kencang. Tengok di Mekah pun banjir. Saya duk cakap dengan driver teksi, driver Arab. Saya pergi ke Hudaibiyah. Tengok sepanjang gunung ganang tu, bukit bukau, padang-padang, dah tumbuh rumput menghijau. Atas bukit hijau, bawah bukit hijau, padang hijau. Kalau dulu-dulu kita tengok unta, orang Arab bawa van Hilux, lori Hilux, pickup Hilux, bawa rumput. Sekarang tak payah dah. Rumput dah banyak dah. Kuda berlumba-lumba, kambing biri-biri dibelah.
Tak payah lagi dah nak bawa satu hailak bagi makan kambing, tak payah. Bersepah dah. Mengalahkan pada rumput kita pula tuan. Jadi driver teksi tu kata dia takut. Dia duduk di Arab, dia lahir di Arab punya lama lah. Dia kata tahun ini. Daripada beberapa tahun yang lepas sampailah sekarang makin hijau pula. Orang yang takut kepada Allah, dia tengok satu benda ni, Allah, ni alamat apa pula? Bagi orang yang tak takut kepada Allah, cantiknya, oh yeah. Oh yeah, dia kata tuan-tuan. Takut. Kita kalau tengok konsert maksiat, Allahu Akbar. Takut. Setengah orang, we want more. Setengah macam tu. Pasal apa yang kita takut? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml. Kamu engkar pada ayat Allah, kamu bantah pada perintah Allah, Allah Ta'ala turunkan bala. Ini Ramadan dah dekat ni. Apa yang tuan-tuan boleh ingat dengan Ramadan? Saya ulang balik. Bulan puasa dah dekat. Hari raya dah dekat. Agak-agak apa yang akan berlaku? Tahun lepas apa yang berlaku? 2 tahun lepas apa yang berlaku? 3 tahun lepas apa yang berlaku? Semayang berdepa. Tak boleh rapat. Semayang raya di rumah. Terawih tak boleh main, buat di rumah. Raya tak boleh balik kampung. Ni dia nak main pula dah. Asal nak puasa dia main balik. Tuan-tuan tak susah hati. Masa konsert tak bising pun tuan-tuan. Masa buat konsert punya himpit tak ada bising pun. Ni dah start balik dah. Jangan lupa ya, yang mana main masjid pakailah topeng muka ya. Okay. Kalau boleh sembahyang jauh-jauh ya, jangan rampai ya, jangan rampai ya. Masa konsert tu ada pesan? Tak ada pesan. Bantah pun nak buat juga. Jenis kita tak ingat. Allah bagi peringatan. Dalam Quran disebut, dalam hadis disebut, tak mau ingat. Nak buat juga. Ini nama dia takabur. Kemudian, justru itu adalah tidak patut bagi orang yang berakal melupakan dirinya. Lalu dia tidak memperbaiki dirinya dengan menghilangkan sifat takabur. Dengan penuh waspada, hati-hati dan memohon perlindungan daripada Allah, daripada sifat yang keji dan yang merosakkan. Dialah yang maha agung, yang maha bermulia, yang maha berkuasa menguruskan pemeliharaan dan taufik dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-23 Allah Ta'ala kata apa? La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Di akhir ayat itu Allah Ta'ala sebut innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang membesarkan diri. Apa dia membesarkan diri? Tadi saya sebut menolak kebenaran. Apa dia membesarkan diri? Tidak mau mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah. Apa dia membesarkan diri? Tidak mau patuh kepada sumber yang terdapat di dalam Islam. Maka kata Allah, aku tak suka dengan orang yang sombong macam itu. Sebelum ayat ini Allah Ta'ala kata, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi bahawa Allah mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu simpan. Yusirrun wa ma yu'linun. Yang kamu simpan dan apa yang kamu zahirkan. Apa dia? Yang kita simpan namanya ujub.
Yang kita zahirkan tuan-tuan namanya apa? Namanya sombong. Yang kita simpan itu apa? Dosa-dosa batin. Yang kita zahirkan itu apa? Dosa-dosa zahir. Banyak ni tuan-tuan. Ada benda maksiat yang kita sorok. Ada benda maksiat yang kita buat terang-terang. Ada kejahatan datang daripada hati. Ada kejahatan yang datang daripada luaran. Kata Allah, la jarama. Allah ni kamu jangan duk ragu lagi. La jarama. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Annallaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu simpan dan apa yang kamu sorok. Termasuklah takabur. Takabur sesuatu yang kita tunjuk. Yu'lin, tunjuk pada orang. Ujub, sum'ah. Sesuatu yang kita simpan. Yang bercakap di dalam hati. Ujub. Aku rasa dalam masjid ni aku seorang tak pernah miss sembahyang jemaah. Yang lain celan-celup. Dia duduk berbisik. Dalam hati dia tengok satu sah. Kalau aku tak datang lah, tak tahulah Masjid An-Nur ni. Tak ada nur. Dia duk rasa dia lebih baik pada orang. Itu nama dia Yusirun. Allah tahu tak berbisik hati kita? Allah tahu. Kita tengok satu orang masuk, duduk sebelah kita. Kita tengok dia. Rumah besar, pencen besar, kereta besar. Haji tak nak buat. Hei, apalah. Aku ni pencen tukang kebun je pun haji dah buat. Dalam hati duk bisik, aku ni pencen tukang kebun pun boleh buat haji. Ini apa dosa apa dah tak nak buat haji ni, mesti banyak dosa. Dalam hati duk cakap, Allah kata aku tahu. Allah tak suka pada engkau hati busuk dengan orang, duk perasan diri baik pada orang. Bu jaga-jaga tuan-tuan. Daripada tu imam kena jaga. Tu imam kena jaga. Dia seorang pula tu. Hak kita ramai. Imam Suhaimi dia seorang depan. Makmum 2 saf, 3 saf. Imam kena jaga. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mesti dia orang kata aku macam Arab. Ar-Rahmanir Rahim. Hati duk bisik. Mampu tak? Jaga. Yang makmum duk sah depan tu. Hari ni aku belakang Imam Suhaimi. Macam ni bagus. Apa dia menyorok kat belakang. Susah tuan-tuan. Yang tak mari semayang, jahat cara tak mari semayang. Yang kita datang semayang, jahat cara datang semayang. Nak bagi bersih hati tu macam mana? Inilah dia, nama dia tasawuf. Belajar nak membersihkan hati. Contoh. Satu imam Suhaimi jadi imam. Tok guru ada di belakang. Allahu Akbar. Berapa ramai yang hati busuk pada Imam Suhaimi? Dah tahu ada tok guru bagilah dia imam. Nampak tak? Syekh ada kat belakang, dia juga nak jadi imam. Apalah. Padahal Imam Suhaimi menjadi imam tu hak dia. Dia bertugas, dia jawatan. Tak ada siapa pun boleh ambil dia. Walaupun ada pada di situ mufti sekalipun. Kalau mufti nak jadi imam, imam kata, tak, saya nak jadi imam. Mufti duduk belakang. Mufti pun duduk belakang. Sebab tu kalau ada mufti mai sini, Imam Suhaimi bertugas, pengurusi minta izin Suhaimi. Imam, bagi Tuan Mufti jadi imam, boleh. Imam, bagi Ustaz Kazim jadi imam, boleh. Imam, bagi Ustaz Kazim imam, tak boleh. Saya nak jadi imam. Amboi, sombong. Yang kita terus cakap, amboi, sombong. Tak, dia tak sombong. Habis sembahyang maghrib, dia menyembah dengan Tuan Mufti dalam bilik.
Tuan, ya, tadi saya jadi imam. Tuan tengok tang mana yang tak kena bacaan saya, tak kena pergerakan saya, boleh tuan tegur tak? Oh, nampak? Rupa-rupanya dia jadi imam pada mufti tadi supaya mufti tegur dia. Alhamdulillah. Bagus. Elok. Fatihah bagus. Waqaf kena. Ibtidak pun kena. Tomak ninah semua ada. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Nampak tak? Hati bersih. Lepas kuliah nanti minta tuan mufti jadi imam boleh? Tak apalah. Hantar tugas. Minta izin. Minta saya pun nak tengok mufti pula. Saya nak belajar pula. Tadi minta tuan mufti semak bacaan saya. Boleh bagi penilaian betul ke salah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok tu imam di tempat kita tetap nak jadi imam. Walaupun ada ustaz besar di belakang tu. Jangan pandang buruk pada dia. Dia jadi imam tu pasal apa? Niat supaya orang tu tegur dia kalau dia salah. Sebab tu saya suka imam tempatan jadi imam. Ini tidak. Bila ada ustaz, tolak ustaz. Bila datang, ustaz tolak. Bila orang tegur dia baca salah, budak balik daripada Mesir tegur dia. Tuan Imam, salah bacaan Tuan Imam. Saya jadi imam 30 tahun. Saya 30 tahun jadi imam. Siapa yang tak sembahyang? Mufti pun tak ada tegur saya. Memang tak tegur lah. Mufti jadi imam, kau duduk belakang. Oh, tuan-tuan. Sebab itu proses kita nak belajar. Proses kita nak menjadi hina. Proses kita ni nak direndahkan. Tujuan dia apa? Supaya kita ni bersih daripada sifat-sifat sombong dan takabur. Baik. Maka inilah setengah perkara yang telah datang pada pemikiran kami mengenai kebinasaan-kebinasaan yang terbit daripada 4 sifat. Iaitu panjang angan-angan, gopoh gapah, hasad dengki dan takabur. Disebutkan kepada kita di sini tuan-tuan, 4 benda ini kalau kita buat memang merosakkan kita. Yang pertama, kita sebut tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Nombor 2, gopoh. Nombor 3, hasad dengki. Dan nombor 4 adalah takabur. Dan cukuplah kepada orang yang berakal berhati-hati dengan 4 perkara ini. Walaupun satu sahaja, lebih-lebih lagi daripada semuanya, sekiranya dia mementingkan kebaikan hati dan dia mau menjaga keselamatan urusan agamanya, dan Allah jualah yang memberikan petunjuk. Jadi kata Imam Al-Ghazali, 4 benda ni. Awas. Pertama, panjang angan-angan. 2, gopoh. 3, hasad. 4, takabur. Kalau boleh, jaga 4 benda ni. Tak boleh jaga 4, kau jaga 1 pun cukup lah. Supaya kau selamat. Kerana kebinasaan kita, kerosakan kita datang daripada 4 benda ni. Pertama, panjang angan-angan. Bila nak tobat? Kau ni bila nak tobat? Relax lah. Awak lagi. Nanti tua-tua aku tobat lah. Panjang angan-angan. Dia rasa dia hidup lama. Panjang angan-angan. Merosakkan dia. Dia takkan bertobat. Bila kau nak sambung silaturahim? Aku dengar kau dengan dia dah 4 tahun tak bercakap. Dia abang kandung kau. Pergilah sambung silaturahim. Tunggulah aku nak pergi Mekah tahun depan. Jadi sebelum aku pergi tu, aku nak jumpa dia lah. Sempat ke tahun depan? Tu nama dia panjang angan-angan. Nombor 2, gopoh. Orang yang gopoh dalam tindakan. Orang yang gopoh dalam kerja. Orang yang gopoh dalam pemikiran. Tak selidik, tak siasat, tak mengkaji, tak melihat, tak memerhati. Terus buat keputusan. Tak rujuk itu, tak rujuk ini, tak tenang.
merosakkan dia. Yang ketiga, dengki, jealous, cemburu, marah pada orang, tak suka pada orang. Dan yang keempatnya, sombong, belagak, takabur. Kalau nak selamat 4 benda ni, buang jauh-jauh. Maka sekiranya anda berkata, apabila adalah perkara ini begini kedudukannya, menimbulkan kebinasaan yang datang daripada sifat-sifat buruk ini, dan memang wajib kita berjaga-jaga daripadanya, maka tak dapat tidak kita mesti mengenal hakikat, mengenal maknanya. Maka dengan sebab itulah diterangkan kepada kami perkara ini, supaya kami mengetahui bagaimana cara-cara menjaga daripadanya. Apa dia panjang angan-angan? Apa dia yang dikatakan gopoh? Apa dia yang dikatakan hasad? Apa dia yang dikatakan takabur? Kita dah terangkan bertahun dah. Berbulan dah duk terang makna dia. Bila kita faham makna dan kita belajar pula cara nak mengelakkan daripada buat 4 benda ni. Tadi saya cerita macam mana cara nak mengelakkan daripada takabur. Saya kata pi haji, pi umrah, pi duduk padang Arafah musim haji. Spender pun tak pakai. Singlet pun tak pakai. Kepiah pun tak pakai. Ada 2 helai kain je. Pi duduk. Nak rasa macam mana? Sama je kita. Nak rasa macam mana lamanya beratur, lamanya nak masuk Raudah, beratur queue nak masuk Raudah, aduk. Nak rasa kena siku, nak rasa kena tolak, pi melontar di Jamrah. Nak rasa kena himpit, pi cium Hajarul Aswad. Baru tahu. Di sini badan kita besar, boleh kita tolak, pi ambil bubur lambuk bulan Ramadan. Pi cium Hajarul Aswad. Kita rasa badan kita besar lah, ada lagi besar. Berobok, panjat atas badan ni nak cium punya pasal. Apa ni? Kita pun pulun suar kepala sekali. Keluar daripada cium tu tinggal kain tali pinggang hijau. Kain bawah tak ada, kain atas menghilang. Nak rasa bagaimana nak rasa rendah diri. Tapi kadang-kadang kita tak sanggup. Kita tak sanggup. Ada ai banyak tu. Ai tak ish. Berapa ribu yang package? 250,000. Di mana? Semua Arafah, Mina, 4 orang je satu kemah, 8 orang je. Ada toilet, ada semua kita sediakan. Melontar ke semua kita bawa. Oh, berapa? 250. Okey. I ambil yang itu. Dia tak nak campur. Semua guna green lane. Semua guna fast lane. Umrah fast lane, sa'i fast lane, naik kapal terbang fast lane, cok pasport pun fast lane punya. Tak rasa apa. Okey, kalau kamu tak nak pilih style macam yang saya sebut tadi, kalau begitu Allah tolong pilihkan. Nak bagi hilang sombong tu, Allah pilihkan. Bila Allah tolong pilihkan, ni parah ni tuan-tuan, parah ni. Macam mana Ustaz Allah pilih supaya kita hilang sifat sombong kita? Allah bagi sakit. Allah bagi sakit. Daripada muka yang lawa segak, Allah bagi sakit. Daripada bercakap lancar, mulut jatuh. Daripada cantik wajah herak sebelah. Kalau yang tu pun tak sedar lagi, tak tahu. Daripada boleh duk makan elok-elok, dia bagi ikut hidung. Daripada boleh main bola elok-elok, jadi duk atas katil. Gerak apa pun tak boleh. Adakah kita nak jadi macam tu, baru kita nak balik pada Allah? Jangan sampai Allah nak bagi hilang sombong kita, macam mana Allah Ta'ala bagi pada musuh-musuh Allah yang lain.
Datang Nabi ditolak, datang mukjizat dibantah. Duk kata hebat juga, aku orang paling kaya. Nama dia Qarun. Tanah makan dia. Aku orang yang paling tinggi. Akhirnya laut melemaskan dia. Aku boleh memati dan menghidup. Lalat je masuk dalam ni. Nyamuk binatang terbang dalam telinga, duk bergoyang dalam telinga ni. Tak tahu nak buat apa, sakit. Mampus Namrud. Kesombongan itu dibalas oleh Allah dengan begitu mudah, tuan-tuan. Ada yang seorang dibalas, ada yang ramai-ramai dibalas, ada yang satu dunia dibalas. Ada satu kampung negeri dibalas seolah-olah kampung tu tak pernah wujud dalam dunia. Jadi pada umat Sodom, jadi kepada umat Aikah, jadi kepada umat Ghamurah, kampung Ghamurah, seolah-olah tak pernah ada dalam dunia. Baik. Kemudian, maka ketahuilah bahawa setiap satu daripada sifat yang tersebut mempunyai perbicaraan yang banyak, dan sesungguhnya telah banyak sekali kami memperkatakannya dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Asraru Muamalatuddin, dan kami akan sebutkan di sini perkara yang tidak dapat tidak yang perlu disebutkannya. Maka kami berkata sambil memohon taufik kepada Allah, adapun angan-angan, panjang angan-angan, maka telah berkata kebanyakan ulama kami rahimahullah bahawasanya panjang angan-angan itu ialah seseorang yang mengkehendaki hidup bagi tempoh yang lama dengan pasti. Maka sebelum dia habiskan 4 benda ni dalam Aqabah ni, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali dia ulang balik sebagai ringkasan. Pertama, panjang angan-angan. Dalam bahasa kita, tulul amal. Panjang angan-angan. Apa dia? Mengkehendaki, meyakini bahawa dia boleh hidup lagi dengan lama. Ni nama dia panjang angan-angan. Dengan sebab dia panjang angan-angan, taubat tak buat. Dengan sebab dia panjang angan-angan, minta maaf tak mau. Dengan sebab panjang angan-angan, dia sayang pada dunia. Saya kata pada tuan-tuan, kita beli sekampit beras. Isteri kata, abang, beras habis. Kita beli sekampit. Bawa, letak di dapur. Antara beras sekampit dengan umur kita, agak-agak yang mana habis lu? Ulang balik. Antara sekampit beras yang kita beli dengan umur yang ada pada kita, agak-agak yang mana habis lu? Beras atau umur? Tak ada siapa yakin umur dia lebih panjang daripada beras sekampit. Bayangkan. Berapa banyak orang hari ni dia jadi yakin bahawa dia boleh hidup. Akhirnya jadi sombong. Jadi sombong. Jadi kedeku. Saya sebut pagi tadi dalam kelas saya di Al-Barakah. Ada penyanyi nasyid. Waktu dia mati, isteri dia kata, pakaian yang dia tinggalkan 7 helai. Kasut yang dia tinggalkan sebelum dia mati, selipar, sepasang selipar. Tu je harta dia. Rumah sewa. 7 helai baju dia ada. Senang soal bicara dia di hari kiamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni beli di mana baju ni? Baju ni buat apa? Ni baju nombor 2. Beli di mana? Pakai buat apa? Baju nombor 3, baju nombor 4 lah 7. Selesai masalah. Kasut beli di mana? Buat apa pakai kasut? Habis. Yang kita pula esok-esok macam mana, tuan-tuan? Baju agak-agak ada berapa ratus. Seluar ada berapa helai. Kasut ada berapa pasang. Stokin berapa pasang. Pinggan, mangkuk, hayun, sudip semua ada berapa helai. Jawab.
Serban ada berapa? Kopiah ada berapa? Baju Melayu ada berapa? Ui, banyak Ustaz. Tilam ada berapa? Rumah ada berapa? Isteri ada berapa? Ui, banyak Ustaz. Lama Ustaz. Tahu tak apa? Dulu waktu hidup dalam dunia, ada benda nak sedekah. Tak mau sedekah. Ini nak pakai, esok tua nak pakai ni. Mak kain telekong ni mak tak pakai. Sedekah lah kat orang mak. Mak sayang tu. Beli kat Vietnam. Mak baju kurung mak ni mak tak nak pakai pun mak. Bagilah kat beda tu rumah dia terbakar. Mahal tu. 2 hai saja. Lalah mati. Ayah. Kereta ayah ni sampai 4 biji. Pergilah wakaf kat sekolah tahfiz tu. Tuan-tuan pernah tengok tak van tahfiz? Bila pergi sembahyang Jumaat. Saya tengok tuan-tuan. Pintu belakang tak tutup. Pasal budak-budak duk terjuntai kaki. Daripada depan sebelah driver tu, sampai belakang bonet, pintu terbuka. Duk tengok kita. Kita buat kereta, mereka duk tengok kita. Lah. Buat, tak tahu nak abang tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada ke keinginan nak pergi sedekah? Tak ada. Tak duk tengok. Kita tengok geleng kepala apa ni. Kalau mati ni, kecoh pula ni. Yang ustaz tu pun sabar lah. Buatlah 2 kali ronda. Pusing. Tak, dia nak angkut sekali. Padan dengan budak tu pun. Dahsyat tuan-tuan. Kereta kita ada. Rumah kita ada. Saya ada satu kawan, telefon saya. Dia kata, Syekh, ana tak tahu dekat siapa nak mengadu ni. Nak bayar gaji guru tak cukup, nak bagi makan budak tak cukup, duit tak ada, Syekh. Tak tahu, Syekh, nak minta tolong siapa, Syekh. Mula-mula dia tanya saya, Syekh, kopi ala Kazim okey ke? Jualan bagus ke? Saya kata, Alhamdulillah setakat ni. Okey, testimoni bagus. Ana ni, saya kata dia ni. Sian dia tuan-tuan. Saya kata macam ni lah Syekh. Entah tak ada duit nak jaga tahfiz 200 budak-budak. Yuran terpulang. Nak bayar, bayar. Tak bayar, sudah. Cikgu kena bayar gaji. Yuran nak bayar, bayar. Tak bayar, sudah. Boleh tak gaji ustaz kata macam tu? Saya ambil awak kerja kat saya. Saya nak bayar gaji boleh, saya tak bayar gaji pun boleh. Boleh Tak boleh tuan-tuan. Kena bayar, mereka nak menikah. Mereka nak makan, mana ada ustaz isi minyak, sisi minyak. Budak isi minyak kata, ustaz isilah, nak berapa pun tak apa, sedekah kat ustaz. Taubatlah tak ada tuan-tuan. Mana ada kita pergi ke UO ke, pergi ke Maidin ke, cashier kata, Ustaz Kazim ke? Ambil lah apa nak ambil Ustaz. Tuan-tuan ingat ni Abdul Wahub ke apa ke? Nak sedekah harta pak mertua. Dia kata, Ustaz tak ada duit nak bayar Ustaz. Kosong Ustaz. Saya kata macam ni lah Ustaz. Kita bukan tanggungjawab kita membela anak orang. Bukan tanggungjawab kita. Dia ada bapa, dia ada mak. Tanggungjawab mak pak dia. Pergi hantar balik kat mak pak dia. Pergi hantar balik. Yang ustaz duk pening kepala, duk cari apalah aku nak cari, nak bagi makan budak-budak ni. Siapa suruh? Benda ni pernah tak berlaku pada saya? Pernah tuan-tuan. Sekolah saya tu, yang duk tampung sekolah tu dengan duit ceramah, duit kuliah. Dia orang blok saya, TV tak boleh masuk, radio tak boleh masuk, ceramah. Dah sampai tempat ceramah, tak boleh ceramah, batal balik. Saya kata tak apa, tutup sekolah. Al-Barakah ni tutup. Hantar balik budak-budak, mak pak, budak-budak orang tua-tua ni hantar balik ke anak-anak dia. Sedih tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Sebab apa? Sebab tak ada orang tolong. Orang kita dia nak tolong orang hak di luar negara. Di Syria kita tolong cepat. Kalau di Palestin lagi kita tolong. Siap buat kutipan lagi. Hak sana kutip, sini kutip, sini kutip. Ni hak susah dalam Malaysia. Kita kalau sebut hak di Kemboja,
buat telaga, buat sekolah, masjid di Kemboja. Mai bangsa dia hak berjaya di Malaysia, dia kutuk orang Melayu pula. Ni hak anak kita ni, hak sekolah tahfiz miskin Papa Kedana ni tuan-tuan. Yang duk bela anak orang miskin, bela anak yatim, duit tak ada, yuran tak ada, duk menung. Allah Akbar. Bukan saya kata tuan-tuan jangan bagi pula pada orang di luar. Bagilah. Silakan. Tapi janganlah lupa yang dalam-dalam kita. Yang satu taman dengan kita, satu kampung dengan kita, satu daerah dengan kita. Kita kadang-kadang duk nampak istilah susu anak, susu kera di hutan tu. Kita duk nampak hak orang lain pada kita. Hak di luar tu banyak orang tolong. Hak di dalam kita ni siapa tolong? Jadi janganlah lupa hak dalam. Kesian. Saya kata kalau ustaz tak mampu, ustaz tutup. Ustaz mai di sekolah anak, ustaz jadi guru di sekolah anak. Kalau anak pun tak mampu bayar gaji, kita tutuplah sekolah ustaz, kita buat karaoke. Karaoke laku. Karaoke laku, insya-Allah. Mak tahfiz orang tak tolong. Sedih tuan-tuan. Ni siapa nak tolong orang macam ni? Sanggup korban. Nak bela anak yatim. Korban nak bagi Quran pada budak-budak. Tapi tak ada duit, habis. Bergolok bergadai. Saya kata kat dia, bukan tanggungjawab ustaz dah. Kalau dah tak mampu, larak nak minta derma siang malam. Pilih tutup ustaz. Tak main sekolah anak. Setakat apa kerja tu ustaz mengajar lah. Ustaz balik pada Pakistan, balik pada Yaman, Arab fasih, Quran ingat 30 juzuk. Sayang tuan-tuan. Nah? Baik. Kalaulah kita semua ni pendek angan-angan, bukan panjang angan-angan, senang hidup tuan-tuan. Sementara pendek angan-angan ialah meninggalkan kepastian terhadap angan-angan itu. Dengan mengaitkan, dengan pengecualian, dengan kehendak Allah dan dengan ilmunya pada waktu menyebutnya seperti dikatakannya. Jika dipanjangkan umur, insya-Allah saya akan ke Mekah tahun hadapan. Atau dengan mengaitkannya dengan syarat ada kebaikan pada kemahuannya. Seperti seseorang yang mengharapkan panjang umur. Sekiranya dalam ilmu Allah ada kebaikan pada panjang umurnya. Maka kalau begitu, sekiranya anda menyebut tentang hayat kehidupan anda dengan pasti dan putus seperti berkata, sesungguhnya aku pasti akan hidup selepas nafas kedua atau saat kedua atau hari yang kedua, maka anda adalah seorang yang panjang angan-angan, dan yang demikian adalah suatu maksiat yang anda lakukan kerana menghukum dengan pasti sesuatu perkara yang gaib. Ada dua benda yang disebut di sini. Pertama, niat nak buat baik. Dia kata apa? InsyaAllah, saya dah daftar dengan tabung haji. InsyaAllah, tahun depan nama saya naik lah kot. Mudah-mudahan nama saya naik. Saya harap panjang umur, bolehlah saya pergi haji. Ini bukan panjang angan-angan. Pasal apa? Pasal haji itu ada tempoh dan masa. Tuan-tuan jangan ada buat haji sekarang pula. Mana Din? Buat haji. Apa? Buat haji. Hang pekak ke? Ingat Mat, hidup kita tak tentu Mat. Jangan tangguh-tangguh Mat. Dia ni gila ke apa? Serupalah kita nak puasa. Lagi 2 bulan kita nak puasa. Lagi 3 bulan kita nak puasa. Ya Allah, panjanglah umur aku ya Allah. Hang ni panjang angan-angan. Lah, panjang pasal apa pula? Yang tu lah yang terbaik. Minta panjang umur supaya nak ibadat. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah. Sampailah aku nak sembahyang Isyak ni ya Allah. Hak ustaz ni pun tak berhenti ceramah pula dah. Dah 8.45 berhentilah. Bodoh punya ustaz. Punya tak sabar nak sembahyang Isyak tu. Yang tu bukan panjang angan.
Panjanglah angan-angan ustaz, saya cadang ni minggu depan saya nak pergi melawat rumah anak yatim, nak bagi sumbangan untuk anak-anak yatim. Kami dah ambil tarikh dah, buat tarikh sewa bah apa semua ustaz. Taklah panjang umur ustaz. Yang tu tak apa. Yang jatuh salahnya apa? Meyakini bahawa aku boleh hidup besok, aku boleh hidup saat lagi, aku tak mati lagi lah. Ni dia panjang angan-angan. Yang meyakini bahawa aku boleh hidup lama lagi, lambat lagi aku nak mati, aku nak buat maksiat puas-puas lalu, nanti aku tobat. Inilah dia nama dia panjang angan. Yang merosakkan amalan. Ni aku nak rompak orang ni, aku rompak, aku dapat duit, aku lari. Itulah panjang angan, buatnya hang mati tengah merompak. Jadi beza tu antara cita-cita yang baik, azam yang baik dengan panjang angan-angan yang buruk tadi. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung lagi ringkasan daripada 4 perkara ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.